Okey, Assalamualaikum. Selamat petang, selamat berpuasa pada semua wari-wari, saudara mara, adik-beradik. Okey. Okey, untuk petang ni kita kongsi pengalaman. Okey, seperti mana video tengok tadi, siapa yang hantar video tu kata kat India dah teruk sangat tu. Okey, pengalaman. Sebab saya baru je keluar daripada lebih kurang sebulan keluar daripada pusat kuarantin dengan orang rumah. Okey, punca dia pasal positif COVID. Okay, alright. Cerita masa mula awal dulu, sewaktu kita orang berdua pergi buat swab test tu, orang rumah demam. Saya pun demam waktu tu, demam tapi tak teruk lah, kira demam. Jadi bila kita buat swab, bermakna dalam anggota badan kita ni dah ada dia punya virus tapi bukan COVID. Bila dia masuk aja macam putik kapas tu dalam rongga ni, sampai bukan kat hidung je, sampai ke atas dia jolok. Memang sakit pedih lah. Lepas tu dalam tekak pun sama, dia akan jolok masuk dalam badan kita. Kalau kita antibody tak kuat, kita dah ada demam, sesama ke apa, jangan pergi swab. Kalau pergi swab test memang kantoi, memang sangkut. Sebab pada orang tu pun dah beritahu, dia kata ada simptom apa tak, dia dah beritahu siap. Okay, pada hari tu masa pergi swab, saya cakap lah tak ada. Orang rumah pun cakap tak ada lah, nak cover line kononnya. Okey, tapi bila pergi swab waktu tu, dia punya keputusan dia 2 hari selepas tu positif. Yang menghairankan, anak-anak semua negatif, pekerja-pekerja semua negatif. Dia orang tak ada. Tapi kenapa saya dengan orang rumah pula kena? Maknanya masa kita buat swab tu memang badan kita tak sihat, kita demam. Okey. Bila kita pergi ke pusat kuarantin, waktu tu bila pusat kuarantin kita pergi pukul 2 petang masuk. Okey, hari pertama okey lah masuk. Masa dengan rumah lah, rumah sebelah saya sebelah ni. Jadi hari kedua tu orang rumah pensan. Dia pensan dalam bilik air. 2 kali dia pensan. Sebab punca kenapa? Dia punya paru-paru dah bengkak. Paru-paru dia bengkak sebab serangan kuman COVID tu. Okey, dia dah serang dia punya paru-paru. Jadi paru-paru orang rumah ni bengkak tau. Bila paru-paru dia bengkak, dia bernafas dah tak normal. Dia macam tiup motor bocor. Dia dalam paru-paru dia tu dah ada macam benda putih-putih, ulcer tu dah serang dia punya paru-paru, bengkak. Jadi nak tak nak pukul 4 pagi, lebih kan 4 pagi lah dia pensan. Dia pensan 4 pagi. Jadi kawan-kawan yang satu bilik kuarantin tu bawa dia ke katil, sapukan minyak semua, tak boleh juga. Doktor call, dia kata kena bawa, dia call saya lah. Orang rumah kata dia kena bawa orang rumah ni pergi ke hospital Sultan Ismail, HSI. Tak jauh, dekat dia daripada pusat kuarantin Pasir Gudang ni. Sampai di hospital, keesokan paginya dia tu x-ray. Bila dia x-ray tengok paru-paru dia bengkak akibat daripada kuman COVID. Tu bahaya dia. Sebab tu kalau macam orang warga emas yang dah tak sihat, yang memang dalam badan dia dah ada kencing manis, darah tinggi, apa lagi, gaut lah, berbagai lah. Itu memang pendek kata tawakal je lah kau dah kena COVID ni. Sebab antibody dah tak ada, dah tak kuat. Antibody dia tak kuat. Sebab kuman tu kalau dia serang, dia akan pergi ke jantung, silap hari bulan. Bila dia masuk sampai ke otak, itu yang kebanyakan bila kita dengar pesakit COVID meninggal lah, apa ICU lah, itu dah punca dia. Sebab dia masuk daripada kita punya mulut atau hidung. Sebab lepas dia, masalah dia kalau salam tak masalah. Tapi lepas salam pakailah sanitizer. Ni lepas salam terus sapu muka, korek hidung semua. Tu masalah tu. Okey. Bila dia dah masuk ke hospital, selepas 5 hari dia tahan di hospital. Tapi dalam masa 5 hari tu dia batuk je. Dia pagi batuk, petang batuk je. Sebab selalu ya buat video call dengan rumah, tanya khabar dia. Tapi dia dalam video call tu dia batuk. Nampak dia tak sihat. Sebab paru-paru dia bengkak. Okey, pada masa rawatan 5 hari tu, doktor dah masukkan satu ubat antibiotik ke ubat pentas steroid ke. Ubat tu nak bagi hilangkan bengkak di dia punya dada tu. Akibat kesan daripada ubat tu pula, dia punya bacaan gula dalam badan orang rumah ni naik sampai 20. Dia biasa standard kalau kita normal ni dalam 6-7 je. Ni tak, bacaan gula dalam badan naik 20. Dah jadi mengidap, macam orang mengidap kencing manis pula. Lagi stres, lagi banyak benda nak fikir. Daripada tu doktor cubalah rawat dia. Tapi alhamdulillah selepas seminggu tu masukkan ubat tu. Ubat tu memang ubat yang dimasukkan untuk kurangkan bengkak dalam dada tu, nak bunuh kuman COVID tu. Dia punya ubat tu, kalau kita tak kuat boleh pensan. Sebab orang rumah masa dia masuk je ubat tu, dia macam memang lepak lah. Memang lepak. Memang tak ada tenaga langsung. Kesan ubat yang dimasuk untuk bunuh kuman-kuman dan nak hilang bengkak di paru tu. Ubat tu memang kuat. Dengan serta-merta bacaan gula dalam badan naik sampai 20.
Sebab saya sendiri telefon doktor. Bila orang rumah rasa macam lain macam dia, sebab kita selalu berwhatsapp, dia tanya keadaan dia macam ni. Jadi tanya doktor, saya telefon doktor, tanya doktor. Doktor kata betul, ubat yang dimasuk untuk bengkak, hilangkan bengkak tu dia punya dia memang kuat. Kalau orang yang tak tahan tu macam tu lah, dia macam penat, memang lepak, silap bulan boleh pensan. Tapi terpaksa masukkan juga ubat tu sebab nak hilangkan bengkak dia. Okey, selepas 5 hari dia dipindah ke hospital Permai pula. Okey, sampai di hospital Permai tu maknanya dia punya batuk dah makin kurang. Okey, selera makan pun dah ada. Okey. Selepas seminggu di hospital Permai Johor Bahru, barulah dibenarkan balik. Baru dibenarkan balik. Jadi ingatan pada semua adik-beradik, saudara mara, wari-wari, jangan main-main dengan COVID. Jangan main-main dengan COVID. Kalau tak kena, kita boleh ketawa, kita boleh tuding jari orang tu, orang tu ni. Tapi dah kena pada diri sendiri, boleh buat mati. Ini pengalaman cerita. Okay, saya kena lebih kurang 10 hari di pusat kuarantin. Orang rumah kena lebih 10 hari. Dekat 16 hari dia kena. Sebab dia sihat okey. Tapi bila dah masuk benda tu ke dalam kita punya badan, paru atau otak, itu menyebabkan kita tak boleh kawal. Dia memang sakit. Dia tanda-tanda orang kena COVID ni. Kadang-kadang dia punya kaki panas. Badan dalam dia panas. Kejap sejuk, kejap panas, kejap sejuk. Makan Panadol dia okey, dia baik. Makan Panadol dia baik. Tapi nanti dia datang balik. Itu tanda-tanda. Okey, tapi cara paling bagus, orang kata, bila dah rasa kena benda-benda, dah ada benda-benda macam ni, simptom macam ni, cari belimbing buluh, makan itu apa, pati buah delima, lemon tu minum air suam lemon. Lepas tu kalau ada setengah orang, air kelapa dengan garam. Tapi kalau boleh setiap pagi bangun tidur, lepas je gosok gigi, terus kumur-kumur dengan Listerine. Kumur-kumur dengan Listerine atau air garam. Pagi dengan malam sebelum tidur. Sebab benda tu masuk daripada mulut atau hidung. Kuman tu. Dia akan masuk, bagi kita bercakap, kita macam-macam lah. Dia masuk dari depan. Dia masuk. Berjaga-jaga. Okey, kali kedua, ingatan kali kedua pula, kalau boleh lah. Kalau sengkat kita kena macam rasa tak sedap. Dia kalau demam panas, memang demam. Tapi tak ada tanda-tanda macam tadi. Sejak kejut, sejak panas sejuk tu. So, kuarantin dalam rumah je lah. Duduk dalam bilik, diam-diam, makan Panadol selimut. Kalau pergi swab test, memang sangkut. Memang dia kata ada virus dalam badan. Tapi sebenarnya virus tu cuma demam sesama biasa je. Tapi nak mudahkan kerja doktor, nurse apa semua, MA, dah pergi masuk pusat kuarantin atau mana-mana tempat untuk rawatan lanjut. Okey, ini pengalaman. Jadi tak payahlah nak susah-susah nak pergi bazar bersempit, tak payahlah. Tengok kat luar sana macam mana. Dekat nak masuk pasar raya dengan MySejahtera, dengan cek suhu badan, siap bagi sanitizer bagai. Tapi dalam tu pula kita tengoklah macam mana. Sama juga budak sekolah nak masuk pagar sekolah, dekat tu security dekat cek suhu badan lah bagai. Tapi masa nak pergi sekolah dalam van, dalam bas, macam mana keadaan dia orang? Berpusu-pusu, berimpit-impit. Dekat Johor Pasir Gudang ni banyak buah sekolah dah tutup ni hari ni. Hari ni berapa bulan? Ini hari 4 bulan ni. Hari ni 4 bulan hari-hari. 4 bulan 5 2021. Hari ni sekolah banyak tutup. Termasuklah Politeknik tu, jangan ceritalah. Politeknik tu sepatut dari awal tutup Politeknik tu. Tapi itulah, masing-masing nak tunggu keputusan dah apa bagailah. Habis satu poli, termasuklah yang cakap dia pun sekali kena berjangkit. Cerita dia. Jadi kalau boleh tempat yang sempit-sempit, buat masa dia tak payah. Bazar-bazar tak payah pergi. Lebih baik pergi beli dengan makcik-makcik yang duduk tepi sempang yang jual nasi lemak, jual kuih-kuih tu. Tu lagi elok. Tu confirm dah selamat dia seorang yang duduk situ. Yang datang pun tak berpusu, tak meramai. Tapi daripada duduk dalam bazar Ramadan ke apa semua bagai tu, Allahualam. Ini pengalaman. Pengalaman kita kongsi, share. Nanti kalau orang tu cerita macam ni, cerita ni, dia tak pernah kena, tak rasa macam mana. Ini pengalaman. Okey, ingat tu semua. Okey, mudah-mudahan insya-Allah kita doakan yang terbaik. Moga-moga keluarga kita semua jauh daripada wabak COVID ni. Minta semua sihat insya-Allah. Yang penting ubat vitamin C tu, kapsul vitamin C biji dalam kotak tu mesti standby dalam rumah. Itu paling mudah dapat dekat farmasi banyak tu. Vitamin C tu mesti ada dalam rumah standby. Makan pagi petang, anak beranak satu keluarga makan vitamin C untuk antibody badan kita. Kalau tidak nanti bila-bila kita mudah kena. Ini lagi satu nak beritahu orang yang dah dijangkiti COVID, positif COVID, selepas 3 bulan
Kalau tak berjaga-jaga, tak betul-betul, dia akan kena lagi sekali. Tapi walaupun kena, tak seteruk daripada waktu mula-mula dulu. Okay. Jadi senang cerita, kita, jaga keluarga kita. Habis cerita. Alright, itu je lah nak beritahu, kongsi sama-sama. Share pada semua orang kalau boleh. Sebab benda tak nampak, kalau nampak boleh elak. Okay. Okay, Assalamualaikum.